Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Dan Imam Musi dan ahli tan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tamunya kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam yang bahagia ini kita dapat bersama-sama berikan kesempatan dan kelapangan masa, walaupun sebahagian kita barangkali sibuk pada siang hari dengan kerja masing-masing, kemudian bergegas balik, dan Alhamdulillah malam ini diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita bersama duduk sekejap dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ini mengundang rahmat dan juga kasih sayang Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, saya nak baca sikit daripada kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-13 pada bab yang ke-92. Babu maja'a fi husnil khuluqi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan elok perangai. Saya tadi diberitahu oleh pejabat tajuk malam ini perjalanan ke syurga. Jadi kalau kita tengok kepada apa yang disebut di dalam kitab ini, bab berkaitan dengan elok perangai, kadang orang tak perasan bahawa elok perangai ini juga sebenarnya salah satu daripada syarat untuk kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, yang kemudiannya kita dimasukkan ke syurga Allah Ta'ala. Sebab itu di antara kita sebut sebagai ciri terbesar dalam agama ini, pertama akidah. Ini ciri terbesar dalam agama. Yang kedua, ibadah. Sebab itu kalau kita lihat syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada kita ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, akhlak. Sehingga kata Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya kedatangan Rasulullah SAW bukan sekadar membawa akhlak, tetapi baginda menyempurnakan. Kerana barangkali dalam adat setengah masyarakat sudah wujud akhlak-akhlak yang baik, tetapi dia tidak menyeluruh.
Sebab itu bila Allah SWT mengutuskan Nabi SAW, maka Nabi SAW menyempurnakan keseluruhan akhlak itu. Sebab itu Dr. Wahbah Zuhaili dalam sebuah kitab dia disebut, dituliskan tajuknya Akhlaqul Muslim wa Alaqatuhu bil Khaliq. Jilid yang kedua, Akhlaqul Muslim wa Alaqatuhu bil Makhluk. Jilid pertama ditulis akhlak seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah. Iaitu soal hubungan dengan Tuhan, akhlak. Itu akhlak. Kita semayang tadi, akhlak. Kita solat, tuan-tuan, akhlak. Setiap waktu yang kita dirikan solat, itu akhlak. Itu tanda kita berakhlak dengan Tuhan. Kita berpuasa, akhlak. Hari ini sebahagian daripada kita ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Itu akhlak. Kita ruangkan masa kita untuk membaca Al-Quran. Itu akhlak. Akhlak kita dengan Tuhan. Tapi kadang orang tak rasa itu akhlak. So itu akhlak. Bagaimana cara kita berakhlak dengan Tuhan. Itu dia. Melaksanakan syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa kepada kita. Itu akhlak kita. Tuan-tuan keluarkan zakat. Ni tak lama nak korban, tuan-tuan sembelih korban. Itu akhlak. Lepas tu kadang-kadang ada orang dia rasa dia berakhlak, tapi dengan Tuhan dia tidak ada akhlak. Perintah Allah makin dilanggar. Apa yang Allah suruh ditinggal. Jadi maknanya dia tidak ada akhlak. So itu akhlak dengan Tuhan. Dan jilid yang kedua, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Allah yarhamu, meninggal dah tuan-tuan. Yang tinggal adik Muhammad Zuhaili. Tuan-tuan, adik-beradik alim. Ini bukan alim koman-koman ni tuan-tuan. Ini alim sungguh. Kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu menjadi rujukan hampir seluruh para ulama. Hari ini lebih-lebih lagi institusi agama nak merujuk hukum pada satu perkara. Hebat, buku jilid tebal. Ni ulama besar. Ya, meninggal dah. Sebab tu yang kedua dia kata akhlak seorang Muslim dan hubungannya dengan manusia. Sebab tu kita ni dipanggil hablum minallah, hablum minannas, horizontal dan juga vertical. Understand? Cakap putih sikit lah. Makna horizontal ni tegak ke melintang? Tegak, melintang. Ini membumi dia panggil. Sesama manusia. Horizontal. Vertical, ini kita dengan Tuhan. Secara simboliknya. Ya. Maksudnya hubungan ke atas itu secara simboliknya dengan Tuhan. Hubungan membumi secara simboliknya dengan sesama manusia. Lepas tu ada orang kadang-kadang sembahyang rajin, kan? Sebut saja nama dia, orang tahu orang masjid. Pagi-pagi subuh dia mula-mula sampai ke masjid. Kuliah tak usah cakap. Memang ustaz semua kenal belaka dengan dia. Contohlah tuan-tuan, ini tak ada kena-mengena dengan orang sini. Ya. Asal ada majlis ilmu, ada dia. Kira-kira masjid rumah pertama, rumah dia rumah kedua. Hebat. Makna hubungan dengan Tuhan tip-top. Tapi kenduri kendara tak ada. Dengan jiran menyombong, dengan adik-beradik berkelahi, dengan kawan action, rasa orang lain ahli neraka belaka, dia seorang je syurga. Sebab itu dengan Allah bagus, tapi dengan manusia rosak.
Dengan Allah Ta'ala dia jaga, tapi dengan manusia kelang kabut. Agama tak nak begini. Tapi ada orang kenduri kenara champion. Orang sanggup tunda kenduri kenara kerana dia tak ada. Kenduri kahwin anak saya tangguhkan. Pasal orang kata Leman pergi ke Mekah tahun ni. Habis bila buat kenduri je, InsyaAllah dia balik besok, baru kita buat kenduri. Kalau tak ada dia, orang rasa tak sempurna majlis. Dengan jiran kenal, depan, yang di tepi, yang di belakang, sebut saja nama dia, satu kampung kenal. Orang mati dia sampai dulu, orang beranak pun dia sampai dulu, beranak pun dia juga. Bukan orang saja beranak, kalau kambing beranak pun dia sampai dulu. Bagusnya hubungan dengan manusia. Orang dalam kesusahan dia tolong, ada lebih dia beri. Pendeknya tuan-tuan, hubungan dengan manusia memang tip top. Tapi nak jumpa muka dekat masjid, orang Melayu kata haram. Kalau jumpa hari raya tu mujur. Kalau jumpa hari raya mujur, biasanya korban ada. Masal ambil daging. Dengan manusia bagus, tapi dengan Allah Ta'ala rosak. Ni pun problem juga. Dengan manusia rapat, tapi dengan Allah jauh. Semayang tak tentu hala, puasa ikut suka, haji tak usah cakap, sedekah zakat tak payah bincang. Ini masalah. Akhlak dengan manusia tip top, tapi akhlak dengan Tuhan rosak. Agama tak nak begini. Sebab itu kita nak dalam kehidupan kita menghubung di antara vertikal dan horizontal. Kita menghubung hubungan dengan Tuhan, pada masa yang sama kita menggabung hubungan dengan manusia. Itu konsep. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW dalam hadis Imam Nawawi, hadis 40 orang baca, 40 Nawawi, Nabi SAW sebut, Nabi pesankan tentang supaya kita menjaga dua-dua hubungan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Itu hubungan dengan Allah Ta'ala. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin. Dan Nabi SAW, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Dan hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi sebab itu Nabi SAW suruh kita menjaga dua-dua hubungan. Jadi kadang-kadang kita bila sebut tentang perjalanan ke syurga ni, kadang-kadang orang lupa. Orang rasa tang semayang, solat tasbih banyak, mengumpat champion. Tuan-tuan, kan? Solat rajin, ke masjid rajin, cengkelat kerja lagi rajin. Lepas tu ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, apa hukum ada pegawai yang tak benarkan kita solat sunat duha semasa di pejabat? Boleh tak menyebabkan dia terkeluar daripada Islam? Boy, marah betul dia kat pegawai itu, pasal dia nak solat duha. Saya kata, kalau pegawai itu memang menafikan syariat ataupun pensyariatan solat sunat duha itu, boleh jadi mengganggu akidahnya kerana dia menafikan pensyariatan. Tetapi kalau dia tak benarkan kerana alasannya tersendiri, khususnya berkaitan dengan pentadbiran, maka hukumnya berdosa yang solat sunat duha. Orang yang tanya dia kata, Ustaz dengan pegawai itu pun sama juga, kata dia.
Sudah dengan saya pun terkeluar Islam juga. Sudah punya dia marah orang tak bagi dia solat duha. Tuan-tuan, solat duha kan sunat, tapi bekerja wajib. Kalau memang dah ditentukan supaya kita tidak melakukan apa-apa aktiviti lain semasa bekerja, maka tanggungjawab kita untuk bekerja. Walaupun kita kata saya nak solat sunat, tak, kerana ketika itu kita ada terikat dengan tanggungjawab dan amanah untuk bekerja. Tak boleh. Tapi yang kadang-kadang kelakar kita ni, masa kerja kan main beria solat sunat, hujung minggu tak semayang pula duha. Kadang kalau tanya, makcik hujung minggu solat duha, tak sempat, kenduri kahwin banyak, rasa nak empuk je dengan kitab ni. Yang sebenarnya dia bukan beria sangat nak melaksanakan tu, tak, tapi kerana kebiasaan dia saja. Ini pun kadang-kadang berkait dengan soal akhlak kita. Sebab itu kadang-kadang malu kita. Kita orang Islam, Rasulullah SAW diutus ni, Nabi sebut li utammima makarimal akhlak, sempurnakan kemuliaan akhlak. Tapi kadang-kadang kita orang Islam yang banyak cengkelat, tuan-tuan. Kerja sejam, merokok sejam suku. Kerja sejam, merokok sejam suku. Itu saya kadang-kadang kalau kuliah Zuhur, saya bagi tahu, tuan-tuan, kuliah Zuhur ni kita habis pukul 2 dah habis waktu kerja. Tuan-tuan jangan mengada-ngada lepas waktu kerja sibuk nak makan pula. Lepas pukul 2 dia makan pula sampai pukul 3. Kemudian pergi toilet, perut sakit sampai pukul 4. Merokok sampai 4 suku, 4.30 pansekat. 15 minit je dia kerja. Itu masalah. Ada orang dia jadi alasan pula, oleh kerana pukul 1 kuliah, dia rehat 12.30. Kenapa rehat 12.30? Pukul 1 nak dengar kuliah. Tapi rehat 12.30 tak makan lagi, bungkus je. Pukul 1 dengar kuliah, nanti pukul 2 baru makan. Sama juga. Ini semua, tuan-tuan, kita kata tidak ada akhlak. Semua tak ada akhlak. Sebab itu sebenarnya bila sebut tentang membicarakan elok perangai ni, sebenarnya Islam champion, ya, atas kertas lah. Tapi kita taklah kata kita teruk sangat. Tapi tuan-tuan pergilah ke Mekah musim haji ni. Saya ni je yang tak pergi ke Mekah ni, tuan-tuan. Kalau tidak, tiap-tiap bulan saya ke Mekah. Sebab itu Fendi sibuk tiap-tiap bulan dia mesej. Dia dah tahu saya ke Mekah, saja je dia. Kan? Dia nak tengok saya balas ke tak balas. Saya tiap-tiap bulan ke Mekah. Ada bulan 2 kali sebulan ke Mekah. Ini bukan saya nak iklankan saya punya package, jangan tuan-tuan silap pula. Macam ustaz ni macam nak iklan dia punya package umrah aja. Tak. Ni lebih kurang macam promosi lah. Tak. Saya nak katakan tuan-tuan, pergilah ke Mekah. Kita ni kalau sebut Mekah, orang tak ada fikir lain melainkan itu ibadah. Tapi tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok. Saya insya-Allah akan bersiaran langsung TV Hijrah hari Khamis dan Jumaat ni untuk interaktif haji. Tajuk pertama kita bincang adab dalam ibadah. Banyak kali dah saya bincang, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia nak pergi ke Mekah. Baru ni ada orang pergi Mekah, dia kata, Ustaz, bagi nasihat sikit saya, Ustaz, saya nak ke Mekah dah. Saya kata buat bodoh je. Kita apa hal pula buat bodoh pula, kata dia. Tak. Buat bodoh lebih baik daripada memandai-mandai. Kalau kita memandai-mandai, kitalah keluar fatwa, kitalah bagi arahan. Orang dah beritahu nak tanya hukum, tanya guru agama. Dia tak, dia tukang keluar fatwa, tak kena dam tu, istighfar aja, kata dia. Suka hati dia je. Tuan-tuan, ni bila orang hilang akhlak, tuan tengok. Tanyalah yang pergi ke Mekah. Kebersihan tak usah cerita, tuan-tuan. Kebersihan tak usah cerita. Apa kaitan soal ibadah dengan kebersihan? Apa kaitan? Apa maknanya kalau tuan-tuan pergi ke Mekah sibuk beribadah, maka boleh buat kotor? Begitu.
Sebab tu tuan-tuan tengok bila di Mekah orang solat, di mana-mana pun dia orang solat. Kenapa? Kerana kita letakkan dalam minda kita semua bumi ini bersih. Maka kena jagalah kebersihan tu. Sepatutnya. Tapi tuan-tuan tengok, kita sujud melekat chewing gum. Ingat kot chewing gum rupa kahak. Pasal tengok bergetah tu tuan-tuan, bila kita sujud bergetah je. Kuning pula kan chewing gum. Jadi masa sembahyang tu biar je lah chewing gum lah, sujud lagi. Itu saya ingat sahabat saya Dr. Safawi, ni otai dalam bidang haji. Lepas tu dia kata, siapa pergi ke Mekah bawa plastik, bubuh kain dalam tisu, bila berludah dalam plastik, berkahak-kahak dalam plastik, simpan dalam poket. Kalau bawa solat sekalipun, dia tidak membatalkan solat. Dia kotoran tapi bukan najis. Tidak semua kotoran najis, tapi semua yang najis kotor. Faham? Tidak semua yang kotor najis. Kahak kotor. Jangan tu buat main-main. Contoh main kat jari pula, gitu-gitu. Kotor, jangan buat kerja. Tu kotor. Tapi tidak semua kotoran najis. Kan? Air liur kotor. Dalam okey, dia bersih. Bila dia keluar kotor. Yang tuan-tuan duk main belon macam budak-budak. Apa hal pula? Tapi tak najis. Tapi semua najis dikira kotor. Apa saja yang najis menurut Islam, walaupun kita tengok macam tak kotor. Anjing misalnya kan, orang bela anjing yang kecil-kecil, anjing apa dia panggil? Ada anjing kecil-kecil. Anjing tu memang tak besar-besar, macam gitu sampai ke sudah. Chihuahua. Nama pun memang nampak kecil. Chihuahua. Memang anjing kecil gitu. Walaupun nampak bersih, dimandikan, dia tetap najis dan dia kotor menurut Islam. Itu konsep dia. Sebab itu tuan-tuan, ini akhlak. Itu kadang-kadang kita nak cerita dalam bab, kita kata perjalanan menuju ke syurga ni, kadang-kadang orang tinggal yang ini kuat ibadah, Masya Allah. Tapi bila buang air, dah tulis besar-besar, sila flush. Dia boleh tinggal wasiat gitu je. Tuan-tuan saya, kalau ni tandas awam, okey. Ni tandas masjid. Tandas masjid, tentu orang yang datang masjid guna. Ke tuan-tuan tak setuju? Tandas masjid, tentu yang datang masjid guna. Betul tak? Ke orang tak datang masjid guna tandas masjid? Kita tak boleh imagine. Macamlah bila kita kata aircon masjid hilang, dicuri. Tuan-tuan rasa yang mencuri orang datang masjid ke orang tak datang masjid? Tuan-tuan ni macam confused je. Kalau tabung masjid hilang, yang mencuri agak-agak orang datang masjid ke orang yang tak datang masjid? Tak payah fikir panjang-panjang sangat tuan-tuan. Tentu orang yang datang masjid. Orang tak datang masjid, bila masa dia nak jumpa tabung tu, dia pun tak datang. Sebab itu kalau tabung hilang, pertama sekali cari orang yang paling kerap ke masjid. Imam lah. Dia memang confirm ada. Tapi janganlah syak imam, tanya je. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bercerita ni, kita bukan nak cerita tentang orang lain ni. Tak. Saya suka kalau bercerita di masjid ni tuan-tuan, kita cerita kita. Kita nak perbaiki ni, kita nak perbaiki kita. Orang tak ke masjid, pedulilah. Dia pun tak dengar. Walaupun mungkin speaker kita ni dengar sampai keluar, tapi dia pun dengar-dengar tidak gitu je. Kalau dia dengar, Alhamdulillah. Tapi yang penting kita ni, yang duduk di masjid, yang dengar ceramah. Ceramah adalah panjang tak habis-habis. Pukul 9 tak habis, 9.30 tak habis, pukul 10 tak habis. Giling kepala kita. Aku kalau ustaz ni datang lagi tobat, aku tak datang.
cerita kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, tajuk yang kita bincang ni, kita ni baru bincang tajuk, belum bincang lagi buku ni. Tuan-tuan bayangkan, tajuk baru. Agak-agak pukul berapa habis malam? Tajuk je isyak dah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, baru masuk. Habis bateri tu. Elok perangai itu satu sifat yang terpuji pada syarak. Maka dikatakan elok perangai ialah seperti je. Ada bersifat beradab sopan santun, tidak membesar diri dan riak, dan tidak lekas marah, tidak perampus. Perampus. Apa benda pula perampus? Tak apalah tuan-tuan. Tidak bongkar, tidak dengki dan hasad, tidak khianat, tidak menipu, ada malu, ada sempurna janji, ada lemah lembut laku, dan lain daripada perangai yang elok. Tuan-tuan, ini kitab lama, biasalah bahasanya, ya. Ini kira okey pasal dah tulis Rumi. Kalau tulis Jawi, uhara kita baca. Kat saya ni version Rumi yang dah dirumikan. Asal kitab ni Arab, ada Jawi, sekarang dia tulis Rumi. Pasal kita orang Kuala Lumpur memang tak ada harapan, Jawi kita fail. Sebab itu tuan-tuan, saya kata saya bukan nak sebut, saya nak sebut keperluan tu sebenarnya. Sebab itu bila kita bagi doa untuk jemaah umrah ni tuan-tuan, kalau yang di Kuala Lumpur lebih-lebih lagi, kita kena tulis dia dalam tulisan Rumi. Nawaitul umrata, NAWAITUL tul. Sampai macam itu, betul tuan-tuan. Sebab kita tahu ada orang dia tengok kelabu terus, dia tengok Jawi, kelabu, tak ada harapan kata cik. Sampai begitu. Ni kita tak usah cerita orang yang mahir Jawi di Kuala Lumpur ni khususnya. Jadi kadang-kadang sian, ini tulisan Rumi tapi bahasanya bahasa lama. Maka siapa-siapa yang bersifat elok perangai itu, bertuahlah ia. Betul? Ada orang di perangai elok ni tuan-tuan, gifted. Kita tak dengar ceramah pun macam kita, perangai elok. Kita yang dengar ceramah lingkup. Betul? Lemah lembut, relax aja. Betul tak kak? Ada yang gitu. Yam, aku dengar laki kau dah kahwin, Yam. Iya ke? Alhamdulillah, rezeki dia lah tu. Kita, kau tak marah, Yam? Kalau aku memang dah lama, aku simpan dalam guni dia. Kita marah bagi pihak dia. Yang punya suami relax, tenang gitu kan, gifted. Kita dengar ceramah bagi nak rak kak, siap dengan kuliah dengan nota apa tulis tak tahu lah tu. Kan? Tapi sekali kena melompat terus. Itu realiti ni. Ada orang gifted, tak marah tuan-tuan, tak marah. Saya orang macam ni kadang saya salute, tengok relax jadi, memang tak marah. Yalah, kita jumpa banyak orang tuan-tuan, kadang pergi bawa umrah ni, orang ramai kita jumpa, relax je. Okey ke Ji? Okey Ustaz, tak usah risau, Alhamdulillah. Alhamdulillah hanya dia. Melompat tidak, terkejun tidak, apa pun tidak, tenang je. Dia layan aja Arab tu. Tuan-tuan tahulah Arab punya kejut, nak chop je. Hello, dia bawa nyecop tu, pasport kita dia tinggal sini, dia berjalan dah mana. Kita menung ke sini. Kita orang pertama dapat chop, patutnya lah kali semua orang dah habis, kita tak habis lagi. Dia bawa dengan dia punya chop dah ke mana-mana. Sakit hati. Tapi dia relax, tenang. Ada orang gifted. Betul? Langgar kita, dah keluar je, cik tak apa-apa. Dia tanya kita tak apa-apa, kita jangan. Dah belum keluar, kepala keluar dulu. Woi, nak mampus, buta. Kepala tak, orang tak keluar, kepala keluar dulu. Sungguh tak? Sebab itu kadang-kadang dia kata, sebab itu disebut ada orang yang elok perangainya, beruntung. Sebab itu kata Nabi SAW, Nabi kata apa?
apa hadis tersebut, idza wajadtum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau engkau dapati orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, kahwinkan. Tuan-tuan, ni zaman fitnah, nak cari menantu. Nabi bagi guide tak? Engkau jumpa orang yang baik akhlaknya, baik agamanya. Jangan baik agama je, serbat dengan ridaknya. Kan main tuan-tuan tengok macam saya. Kan? Orang kata, ustaz, ridak juga, Habib ke? Tak, saya ni cover perut. Besok dah slim, saya tak pakai lah dah. Kadang-kadang dengan jubahnya bukan main, tuan-tuan. Kan? Hebat. Tak usah pakai lagi. Nabi kata, kau tengok akhlaknya sama. Kadang-kadang ke masjid rajin, tuan-tuan. Solat bukan main lagi, sampai lebam dahi. Tapi tengok bini, lebam muka. Pahal bini kau lebam, bagi fair katanya. Betul. Ini kalau orang tak macam ini, tak apa. Ni orang macam ni, yang kaki masjid, yang sujud bukan main lama. Kita ni nak tengok macam dia, tak lebam-lebam, semayang sama. Sampaikan kita sujud tu kita tekap supaya lebam harapannya. Sudahnya bangun bukan lebam, bercorak. Kapet tu kan bercorak, bunga ke sini, orang lebam. Tapi tuan-tuan, akhlak tak ada. Cerai bini, tak bagi nafkah untuk anak-anak. Dendam dengan bini, tak nak bagi nafkah untuk anak-anak. Hak isteri tak bagi. Ada isteri tak berikan nafkah. Tuan, agama ada, sembahyang bagus, rajin, on time. Orang belum azan dia dah sembahyang. Memanglah tuan-tuan, tempat dia tu muazzin tak sampai-sampai, orang lain dah azan dah. Kuliah rajin kak? Rajin, maki laki, lagi champion. Betul. Siapa suruh datang kuliah saya? Padan muka. Bukan kita nak condemn, baguslah datang. Tapi ini realiti kita. Sebab itu kata Nabi, kalau ada orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, kahwin, jangan tunggu, kahwinkan, insya-Allah selamat. Kerana bila dia ada agama, dia tahu dia ada tanggungjawab untuk beri nafkah pada anak isteri. Dia akan kerja. Walaupun tuan-tuan jumpa dia tak kerja. Awak kerja tak? Saya kerja gitu-gitu je pakcik. Wah, bagus awak punya kerja gitu-gitu. Kerja apa? Gitu-gitu. Berapa pendapatan sebulan? Gitu-gitu juga. Oh pula. Datuk makan macam mana? Pun gitu-gitu. Dia semua gitu-gitu je. Entah apa gitu kita pun tak tahu. Tapi tuan-tuan, akhlak bagus. Akhlak bagus, agama bagus. Tuan-tuan dia kerja gitu-gitu, pada dia cukup. Tuan-tuan mana nak boleh sama kan? Tuan-tuan tengok dia, kau kerja macam ni je naik motor. Pada saya cukup lah pakcik, saya naik motor, saya seorang, apa masalah? Yalah, zaman sekarang kena hujan, pedulilah yang kena hujan saya, bukannya pakcik. Betul juga. Sebab pada dia, bila dalam keadaan begitu, dia ada masa lebih. Mungkin untuk pergi mengaji, mungkin untuk berada di masjid. Dia tak ada keperluan. Dia lagi 10 minit ke atau dah masuk? Dah masuk, azan dulu lah. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya sebentar lagi. Ni minum. Minum. Minum.
Nah, no. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Salatul qamar sayyidina Muhammad rasulullah al-fadil. Syaraf hadayat al-aliyat rafa al-asr maqamah. Kala tukhlifu al-ma'ad asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tentang kita sambung. Dia ada dalam satu hadis Nabi SAW tu kan, yang dicatatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kata Imam Nawawi, ditulis di situ dalam hadis itu menyatakan, barang siapa yang mendoakan wasilah, ya, siapa yang mendoakan wasilah untukku, maka layak dia mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat besok. Mana doa wasilah ni, doa yang kita baca sesudah daripada azan. Sebab tu kita bila dengar azan, jawab azan itu sunat. Berdoa sesudah azan itu jangan kita tinggalkan. Ya? Kalau kita tengok dalam doa itu disebut Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah. Yang ini yang disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang mendoaku dengan wasilah, maka layak untuknya mendapat syafaatku di akhirat besok. Nah, sebab itu kalau kita nakkan syafaat Rasul SAW, maka banyakkan kita berdoakan wasilah. Sebab itu setiap kali lepas azan, maka jangan kita lepaskan. Kerana doa di dalam ataupun dalam doa sesudah azan itu ada sekali doa wasilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung balik. Maka siapa-siapa bersifat elok perangai itu, bertuahlah ia dengan elok perangainya itu, menjadi berat timbangannya di akhirat kelak. Demikianlah tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Abi Darda'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluqi. Daripada Abi Darda bahawa Nabi SAW bersabda,